23,043 pengundi bakal tunai tanggungjawab besok. Konsep Sekolahku Sejahtera akan diperkenal terhadap 14 elemen nilai murni. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor. Antara tumpuan persediaan undi awal PRU Dun Sarawak, pembinaan loji rawatan air di Lahad Datu dan penghargaan Polis Johor kepada pengamal media. Terus setia bersama berita wilayah. Konsep Sekolahku Sejahtera akan diperkenal. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Jidin berkata ia mempunyai 14 elemen yang akan diterapkan oleh guru secara tidak langsung di sekolah. Kerana kita mahu penerapan elemen nilai-nilai murni ini dibuat secara natural, dibuat secara alami, di mana sebagai contoh saya sebut tadi bahawa rasional. Anak-anak kita tidak didedahkan di peringkat awal tentang keperluan untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasional. Apa yang berlaku kalau kita ingat dalam kes buli ini ataupun dalam kes buli-buli yang sebelum ini, termasuklah yang melibatkan arwah Zul Farhan, bahawa kalau mereka memikirkan secara rasional, mereka tahu tindakan mereka itu adalah tindakan yang tidak betul, kesan pada diri mereka, kesan pada keluarga mereka, kesan pada masa depan mereka adalah amat besar, dan pada masa yang sama kesan pada sahabat-sahabat dan rekan mereka juga adalah amat besar. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan turun ke bawah menceritakan bahawa pada masa ini kita mahukan anak-anak kita bukan sahaja menumpukan pada pendidikan akademik semata-mata, tetapi mereka memahami konsep-konsep penting dalam kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pendidikan di Dewan Rakyat. Orang ramai kini boleh membayar kompaun saman trafik menggunakan mesin ATM Maybank. Mereka juga boleh membayar saman itu di Pejabat Pos, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK dan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di seluruh negara dengan tawaran diskaun sehingga 80% selain melalui portal dan aplikasi mudah alih My Bayar Saman. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Salih berkata, pembayaran saman bagaimanapun tidak boleh dilakukan menerusi sistem dalam talian Maybank. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani mengumumkan tempoh diskaun untuk bayaran kompaun saman trafik yang dijadualkan berakhir tengah malam tadi dilanjutkan hingga 31 Disember ini. Seterusnya kita langsung ke Sarawak bersama Vanessa Mering dengan fokus persiapan undi awal PRU Dun Sarawak. Salam sejahtera dan salam hormat. Hari pengundian awal pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak yang diadakan esok bakal melibatkan seramai 23,043 pengundi. Menerusinya 10,458 pengundi adalah anggota polis dan pasukan gerakan am serta pasangan. Manakala selebihnya membabitkan anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia.
Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, DCP Datuk Manca Atta memaklumkan seramai 10,458 orang polis dan pasukan gerakan AMPGA serta pasangan di Sarawak akan mengundi awal esok. Mereka akan mengundi di 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran akan disediakan bagi melancarkan proses pengundian awal berkenaan. Pusat mengundi awal terdiri daripada Dewan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD serta rumah-rumah persatuan keluarga polis di IPD atau Perkep, pusat sumber, bilik rekreasi, bilik mesyuarat dan sekolah akan dibuka mulai pukul 7.30 pagi hingga 5 petang. DCP Datuk Manca turut menjelaskan bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12, terdapat 1,200 permohonan undi pos bagi polis Diraja Malaysia dan daripada jumlah tersebut sebanyak 705 permohonan telah diluluskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala 492 permohonan tidak diluluskan dan mereka akan hadir untuk undi awal esok. DCP Datuk Manca menambah seramai 5,522 orang petugas polis akan bertugas di setiap lokasi mengundi awal bagi memastikan keselamatan dan pelancaran perjalanan hari mengundi awal. Timbalan Pesuruhjaya Polis itu menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Perbanyakkan aktiviti mengikut cita rasa belia tempatan pada masa yang sama bantu mereka yang ingin melibatkan diri dalam perniagaan. Itu harapan yang disuarakan golongan muda di Seri Aman. Malah penampilan lebih ramai calon-calon muda pada PRU Dun Sarawak kali ini secara tidak langsung boleh membawa suara belia ke peringkat tertinggi. Benda yang adalah memang bagus untuk membangun, untuk belia terutamanya di Sarawak sebab kebanyakan yang kini itu yang berada dalam megang jawatan sebagai menteri ataupun YB di tempat masing-masing cuma dah yang meningkat usia dan berumur. Boleh ada program pemotoran kah ataupun ada mula pertandingan ikan laga juga nak. Haraplah siapa-siapa calon yang terpilih dia nak mula program tu pakai ngembak belia sidak yang ikut program-program yang bagus lah. Apa yang kami mahu adalah memberi lebih banyak peluang kepada golongan belia terutamanya dalam pekerjaan. Kebanyakan golongan muda tu sidaknya susah nak dapat modal. Munsik daripada keluarga, siapa pergi sidak menolong nak of course kita minta daripada kerajaan. Cadangan penubuhan syarikat telekomunikasi Sarawak adalah inisiatif yang baik ke arah memacu Sarawak sebagai kuasa ekonomi digital. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak berkata, dengan penubuhan entiti telekomunikasi tersebut, ia membolehkan Sarawak mentransformasi kehidupan rakyat kepada ekonomi yang lebih maju. Jelas Dr. Zaidi dengan memiliki syarikat telekomunikasi sendiri, ia membolehkan Sarawak memiliki autonomi sendiri yang merupakan alat paling penting untuk memanfaatkan potensi Sarawak dalam semua bidang ekonomi. Ia termasuk pembangunan bakat dan penyediaan perkhidmatan 5G serta mempunyai kelebihan pusat data bagi pusat data utama. Menerusi kenyataan media, pengurus besar SMA itu mengambil contoh penggunaan SP Global yang kini banyak digunakan oleh penduduk Sarawak dalam perbelanjaan harian dan perkhidmatan itu yang kini mempunyai 60,000 pengguna. Usahawan wanita di Sarawak perlu giat meneroka dan celik teknologi digital memandangkan ia keperluan penting dalam bidang perniagaan susulan pandemik COVID-19. Usahawan wanita itu tempatan dalam bidang fashion Dr. Sharifah Suzana Wan Syukran berpendapat tujuannya memastikan kelangsungan perniagaan pasca pandemik selain keberkesanan teknologi digital pada masa kini. Ini termasuk menerusi penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Banyak agensi kerajaan sekarang yang terlibat secara langsung di dalam mempertingkatkan prestasi wanita di dalam bidang perniagaan, mengadakan pelbagai program-program dan sekarang ini banyak program-program yang menjurus ke arah teknologi digital.
Dr. Sharifah berkata demikian pada program Randau di TV1. Beliau turut menggesa usahawan wanita yang belum mendaftarkan perniagaan mereka untuk segera berbuat demikian. Ini bagi membolehkan mereka layak menikmati bantuan daripada kerajaan, khususnya kepada peniaga yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Berkempen secara bersemuka bukan untuk meraih simpati undi, namun yang lebih utama untuk mengenal pasti secara terus masalah yang dihadapi oleh penduduk, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman. Calon N79 Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dalam kempen bersemuka di Kampung Mengatai dan Kampung Ulak Limbang sedar keperluan penduduk. Sebuah dewan masyarakat akan dibina selain menaik taraf kemudahan jalan raya utama mahupun jalan kampung di Kampung Mengatai. Manakala bagi Kampung Ulak, kemudahan infrastruktur di kampung tersebut akan ditambah. Beliau berdepan tentangan 4 penjuru dari Parti Sarawak Bersatu, Parti Bumi Kenyalang dan juga calon bebas. Calon GPS Takan Datuk Hamzah Ibrahim semasa mendekati pengundi menegaskan beliau akan merangka pelan sesuai bagi menyelesaikan kesesakan di Jalan Semarahan berhampiran kawasan Setakan jika diberi mandat. Katanya kawasan yang didiami hampir 30,000 penduduk itu memerlukan pembangunan prasarana yang strategik dan bukan dibuat secara terburu-buru. Pekan Batu Kawah kini berwajah baru menerusi pelbagai projek yang giat dilaksanakan. Antaranya projek tebingan Sungai Batu Kawah yang diyakini bakal menjadi lokasi pilihan pelancong yang akan berkunjung di Kuching. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Eric Christopher. Renggat keterubah perujaknya ke bungkus RM10 juta sudah dipejalai ke nyawari tahun 2019. Datuk sudah tembuk tim mungkur 800 meter kandang dur. Bangunan ikonik Sky Window of Batu Kawah serta Taman Alai Ngelantang ke Ati di lagu ngena mayuh macam utai tumbuh megak dekat narit penatai Balai Temuai tirinduk ke pemanah rampak menua. Renggat kedua projek tu mungkur kandang dur Bakbaroh Jambatan Datuk Chong Kyun Kong, Datuk Benong dipejalai. Pasal banyak Sungai adalah khazanah yang sangat bernilai dalam kehidupan. Ke arah itu, semua pihak diminta untuk terus bekerjasama menjaga kebersihan sungai di Sarawak. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Dr. Murni Suhaili memaklumkan menerusi sungai yang bersih mampu mewujudkan peluang pekerjaan, menjana pendapatan, membekalkan tenaga elektrik serta membantu dalam mengembangkan industri pelancongan. Justru dengan kerjasama yang jitu menjaga kebersihan sungai daripada tercemar, ia dapat dilegasikan dengan baik kepada generasi seterusnya. Beliau ditemui selepas merasmikan program kesedaran awam kebersihan dan keselamatan sungai di Miri. Saya melihat sungai sekarang ini tahun sama sekali di kampung Pangkalan Lutong. Kalau dulu kita nanggal lah. Sebab saya selalu bercakap, sediakan saja kapal besar kalau nak ngutip sampah. Sekarang you sediakan kapal kecil pun tidak akan penuh. Ini berarti kebersihannya sudah tercapai lah. So bila saya melihat Jabatan Tata Sungai itu datang, nak ada potensi sungai-sungai dalam masa apa ni, membersihkan sungainya boleh jadi tempat pelancongan. Baik, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #KamiMilih yang sahih di Berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri.
Sebanyak 65,189 permohonan bantuan khas COVID-19 diterima setakat 6 Disember lalu dengan 22,336 permohonan diluluskan melibatkan bantuan sebanyak 28.6 juta ringgit. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid berkata, bagi bantuan khas pengurusan kematian COVID-19 pula, daripada 24,305 permohonan diterima, sebanyak 11,816 permohonan diluluskan melibatkan bantuan sebanyak 59.08 juta ringgit. Tiada peruntukan khusus pada 2022 daripada kerajaan bagi bantuan ini kerana ia menggunakan tabung COVID-19 NADMA yang menerima sumbangan daripada orang ramai, entiti korporat, institusi diraja dan anggota pentadbiran. Sehingga kini kerajaan telah memberi sumbangan awal berjumlah 61 juta dan sekiranya berlaku gelombang seterusnya, kerajaan akan menambah dana bagi menampung keperluan sekiranya baki tabung COVID-19 NADMA tidak lagi mencukupi untuk membuat bayaran. Datuk Mastura berkata, jika terdapat permohonan bantuan dalam kawasan ahli parlimen yang masih belum didaftar, mereka disarankan mengemukakan permohonan itu terus kepada beliau. Seramai 260 penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HDB Selangor digerakkan bagi menjalankan pemeriksaan pematuhan pelaksanaan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Esko Pengguna dan Industri Halal Selangor Muhammad Sawawi Ahmad Bukhni berkata, pemantauan harga terus ditingkatkan melalui pegawai pemantau harga yang menjalankan pemantauan harga barangan keperluan asas di negeri ini. Dan tujuan program ini adalah program turun padang dan memantau secara dekat pematuhan peniaga terhadap penguatkuasaan skim ini. Pada masa yang sama dapat mendekati pengguna serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna dan pengunjung yang datang ke pasar ini. Tarikh kuatkuasa untuk program ini bermula 7 hingga 31 Disember 2021 iaitu selama 21 hari. Terdapat 12 jenis barangan iaitu ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayuran yang telah ditentukan harga kawalan di bawah pelaksanaan skim ini. Sehingga 12 Disember lalu, sejumlah 652 permis diperiksa termasuk 643 permis runcit dan 9 permis burung. Hasil pemeriksaan mendapati peniaga di Selangor memberi kerjasama dan berada pada tahap pematuhan yang baik serta tiada sebarang tindakan kes dikenakan terhadap mana-mana peniaga sepanjang pelaksanaan skim ini. Beliau berkata demikian selepas turun padang memantau pematuhan peniaga bagi skim harga maksimum keluarga Malaysia di Pasar Pelabuhan Kelang. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca bersama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan paparan imej gema radar terkini, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Namun demikian, hujan yang kini sedang berlaku di negeri Terengganu serta pesisiran negeri Pahang dan juga negeri Johor dijangkakan akan berterusan dalam jangka masa yang agak lama. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berkenaan sehingga ke hari esok, iaitu 14 Disember 2021. Selain itu, menjelang 15 sehingga 16 Disember nanti, Met Malaysia turut menjangkakan hujan berpotensi untuk berlaku secara berterusan melibatkan seluruhan negeri Terengganu, Kelantan serta bahagian Kuantan, Pekan dan juga Jerantut di negeri Pahang. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dan juga merancang perjalanan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca dan juga kemungkinan banjir yang boleh berlaku.
Baiklah, seterusnya, Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini dilanjutkan sehingga 15 Disember nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak dan juga perkhidmatan feri adalah amat berbahaya. Baiklah, bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sabah serta bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Tumpuan negeri di bawah payu ada laporan mengenai pembinaan loji rawatan air di Lahad Datu. Terus bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Benar Nurul, lebih 4,000 penduduk di 6 kampung sekitar penempatan rancangan Felda di Lahad Datu akan menikmati bekalan air bersih apabila siapnya projek pembinaan loji rawatan air Tanjung Labian. Penyerahan projek loji rawatan air Tanjung Labian Lahad Datu itu disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Projek yang menelan belanja 18.3 juta ringgit diyakini dapat menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi oleh penduduk kawasan berkenaan. Antara kampung yang mendapat manfaat ialah Kampung Tanjung Labian, Tanjung Batu, Tinagian, Lok Buani, Lok Sambuang dan Kampung Bahagia. Sistem rawatan air di loji itu menggunakan sistem Aquapack yang mampu menyediakan bekalan air terawat sehingga 4 juta liter air bersih sehari. Dalam majlis sama, Datuk Haji turut menyaksikan majlis penyerahan surat projek naik taraf Jalan Raya Berungis Tuaran. Projek berkenaan dari bulatan Berungis ke persimpangan Jalan Marabahai telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam Rolling Plan 2 Rancangan Malaysia ke-12. Skop projek itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf Jalan 2 Lorong 2 Hala sedia ada sepanjang 4.09 km kepada 4 Lorong 2 Hala. Kumpulan sawit Kinabalu maju setapak lagi apabila terus menerokai bidang pengeluaran dan penghasilan gula melibatkan komoditi sawit. Ini terbukti apabila 3 memorandum berjaya ditandatangani oleh syarikat milik kerajaan negeri tersebut yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. 3 majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU iaitu antara Sawit Kinabalu Encotech dan All Cosmos Industries Sendirian Berhad, Sawit Kinabalu Sendirian Berhad dan Universiti Teknologi Mara UiTM serta Sawit Kinabalu Sendirian Berhad dengan IIPM Sabah. Hadir menyaksikan memorandum tersebut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sebelum itu dalam ucapannya, usaha kumpulan Sawit Kinabalu yang mempelbagaikan sumber
perniagaan seperti pembangunan hartanah, penternakan lembu, pedaging dan burung walit adalah satu inisiatif yang amat baik. Ini ditambah apabila berjaya mencatatkan keuntungan sebelum cukai yang tertinggi dalam sejarah, iaitu lebih 320 juta pada tahun ini berbanding unjuran 131 juta. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan sawit Kinabalu, Dato' Bachok Jansi berkata, pihaknya kini merupakan jentera pelaburan dan perniagaan di Sabah berasaskan tanah dan agropertanian secara bersepadu. MOU tersebut adalah sempena sambutan ulang tahun ke-25 kumpulan sawit Kinabalu. 3 lelaki dipercayai terbabit dalam kegiatan menyeleweng minyak masak bersubsidi berjaya diberkas menerusi 2 serbuan berasingan di Sandakan Sabtu lepas. Manakala nilai rampasan dianggarkan RM97,500. Pegawai Pemerintah Pasukan Gerakan AM PGA Batalion 20 Beluran ACP Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa berkata, serbuan pertama di Batu 14 Sandakan berjaya menahan suspek berumur 68 tahun bersama-sama 25 tong berisi minyak masak seberat 400 kilogram. Sementara itu, serbuan kedua di Batu 12 Jalan Labuk turut menahan seorang lelaki berumur 43 tahun bersama-sama pelbagai peralatan untuk menyeleweng minyak masak. Penahan individu ketiga pula seorang lelaki 34 tahun sebagai pemandu lori yang menyerah diri. Sindiket ini mencampurkan minyak masak subsidi dengan minyak masak CPO untuk dijual pada kilang-kilang yang berhampiran. Kita juga telah mengenal pasti beberapa kilang yang terlibat di dalam aktiviti penyelewengan ini dan tindakan akan diambil dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Sandakan. Kabinet SP Sandakan akan membuka siasatan di bawah Seksyen 21 dibaca di bawah Peraturan 31 Perintah Kawalan Bekalan 1974 untuk menyiasat kepada semua pihak yang terlibat dan mempunyai kes tersebutlah. KPDN HEP juga akan menyarankan kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB supaya membatalkan lesen ke atas kilang-kilang memproses minyak masak yang mendapat minyak melalui sumber yang tidak sah. Sabah mampu mengangkat konsep keluarga Malaysia lebih baik dengan menonjolkan pelbagai budaya dan tradisi yang diamalkan. Ini termasuklah sambutan Pesta Magahau Anjuran Persatuan Momogun Rungus Sabah Samora yang telah diadakan di Ibu Negeri. Sebagai potensi produk pelancongan, kerajaan negeri sentiasa komited dalam menjaga khazanah budaya dan tradisi pelbagai etnik. Sokongan ini juga mampu menjana ekonomi penduduk setempat. Ini dapat menghimpunkan seluruh keluarga, bukan saja bangsa Rungus tetapi masyarakat setempat berhampiran kampung. Memang ada plan kita, perancangan kita. Dan bukan saja Magahau ini, tetapi ada beberapa lagi pesta kesukuan di negeri Sabah ini yang akan kita kenal pasti untuk kita angkat. Datuk Jafri ditemui media selepas merasmikan Pesta Magahau 2021 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Momogun Rungus Sabah Samora, Datuk Dr. Jalani Hamdan dalam ucapannya memberitahu penambahbaikan penganjuran dibuat melalui rombakan penstrukturan zon sejak 2019 dan diperkasakan sehingga ke peringkat antarabangsa. Sambutan Pesta Magahau kali ke-8 2021 ini membawa tema Magahau tanpa sempadan bersatu demi keamanan diisikan pertandingan dan persembahan. Cuti sekolah digunakan sebaiknya oleh ibu bapa untuk memenuhi keperluan anak-anak seperti mengadakan majlis berkatan. Justru di Kawang Papar telah diadakan majlis berkatan beramai-ramai khususnya membantu ibu bapa kurang berkemampuan selain dilaksanakan mengikut norma baharu. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kawang, Rosli Haji Ibrahim berkata, program ini melibatkan kerjasama 6 buah masjid. Kali ini kita anjurkan mengikut masjid-masjid. Kalau sebelum ini kita kumpul ramai-ramai. Apabila suasana pandemik melanda, kita ubah pula supaya kita tidak berkumpul dalam jumlah yang begitu besar. Sambutan okey, meriah juga. Pasal ini yang aku rasa kali kedua sudah yang sekarang ni lah. Aku rasa memanglah itu satu kemudahan yang cukup bermakna lah kepada orang-orang kampung lah.
Dalam majlis ini seramai 27 kanak-kanak sekitar Kampung Bundusan dan pengalat kecil Papar terlibat dalam program berkatan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Terus patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Sekali lagi, saya Rita Alusius Malik. Kembali kepada Nurul. Silakan. Terima kasih Rita di atas perkembangan itu. Lintas langsung dari Johor membawakan usaha lakukan Eco World untuk memeriahkan sambutan Hari Natal serta penghargaan Polis Johor kepada pengamal media dan orang awam. Untuk itu kita bersama Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Baik, terima kasih Nurul. Bagi menyemarakkan semangat Hari Natal dalam kalangan masyarakat di Johor, Eco Galleria Iskandar Puteri menganjurkan acara sambutan Christmas dan Tahun Baru bermula 3 Disember sehingga 2 Januari 2022. Antara tarikan pokok Christmas setinggi 60 kaki serta taman salji musim panas pertama di Malaysia. Pengurus awam Eco South New Point Shu berkata, taman salji musim panas tersebut dilengkapi dengan salji buatan yang dihasilkan daripada bahan yang selamat dan tidak mudah cair. Pertama yang taman salji musim panas yang pertama di Malaysia yang dibawa khas untuk anda dari Taiwan. Kanak-kanak boleh berseronok dengan gelongsong salji setinggi 20 kaki dan gelanggang luncur. Tarikan lain termasuk bazar Christmas bertemakan London Arcade Street dan 15,000 bunga ros LED yang berinspirasikan Garden of Light dari Korea. Pameran mampu memuatkan 4,000 pengunjung pada satu masa mengikut SOP COVID-19. Kawasan air hitam Batu Pahat sememangnya sinonim dengan produk tembikar yang dihasilkan penduduk setempat. Namun, situasi COVID-19 ketika ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pendapatan peniaga tembikar. Tinjauan kru RTM di kawasan tersebut mendapati perniagaan tembikar kembali pulih selepas kebenaran rentas negeri yang diumumkan kerajaan Oktober lalu. Namun, situasi peningkatan harga barangan ketika ini memaksa para peniaga meningkatkan harga produk mereka yang secara tidak langsung memberi kesan kepada perniagaan mereka. Sini niaga sekarang kan memang susah sikit, barang semua naik. Habiskan kita orang nak niaga kan, barang datang naik kita mesti ikut naik. Kalau tak ada macam mana? Pun tak boleh hidup kan. Sekarang ada customer sikit okeylah. Boleh beli barang sikit tapi barang semua naik harga. Dan susah. Boleh lah. Tapi tak macam dulu lah. Dulu memang banyak. Sekarang sikit-sikit okey, cari makan boleh. Nak macam untung banyak tak ada. Itulah. Peniaga berharap isu kenaikan harga barangan dapat ditangani bagi membolehkan pelanggan membeli produk mereka pada harga biasa sekaligus memulihkan perniagaan. Bagai aur dengan tebing, itulah peribahasa yang boleh menggambarkan kerjasama pihak media dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam bersama menjaga ketenteraman awam. Sebagai tanda penghargaan, Ketua Polis Johor menyampaikan sijil kepada 10 pengamal media di Johor semasa perimpunan bulanan PDRM Kontijen Negeri semalam. Anugerah turut disampaikan kepada 9 orang awam, 21 pegawai kanan polis, 18 pegawai rendah polis serta 2 pegawai awam. Ini dengan penghargaan ini dia memberikan semangatlah untuk para media, pengamal media untuk memberikan yang terbaik dan sekaligus dia dapat mengeratkan lagi kerjasama antara media dan polis kerana kedua-dua agensi ini saling memerlukan sebab kita nak menyampaikan maklumat informasi yang tepat, adil untuk masyarakat awam. Pada pandangan saya, pemberian sijil ini adalah satu penghargaan daripada PDRM sendiri kepada wartawan dan media tempatan sebab bagi menghargai jasa memberikan hebahan dan menyampaikan maklumat mengenai kejayaan yang dilakukan oleh Polis Johor. Jadi baiklah, paparan tersebut mengakhiri laporan dari Selatan Tanah Air. Kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Akila.
Anggota bomba yang meninggal dunia selepas terlibat dalam letupan ketika operasi memadam kebakaran di sebuah kilang di Segamat Johor kemarin selamat dikebumikan tengah hari tadi. Allahyarham Muhammad Firdaus Sulaiman, 32 tahun, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Karyah Masjid Jami' Datuk Kelana Petra, Sending, Ampangan kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Jenazah Allahyarham sebelum itu tiba di Surau Al-Falah, Taman Desa Ru, Sikamat kira-kira pukul 11.30 pagi dari Hospital Segamat untuk urusan solat jenazah dan majlis penghormatan terakhir. Turut hadir ke majlis pengebumian Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, Pengarah JBPM Negeri Sembilan Hamdan Ali dan Pengarah JBPM Johor Datuk Yahaya Madis. Terdahulu Allahyarham mengalami kecederaan pada bahu dan pinggul selepas tercampak kira-kira 10 meter ke tingkat bawah dalam kejadian letupan di tingkat 3 bangunan kilang tersebut. Allahyarham merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik, meninggalkan seorang isteri dan anak perempuan berusia 3 tahun. Kesedaran orang ramai terhadap aktiviti kitar semula semakin meningkat walaupun negara berhadapan Perintah Kawalan Pergerakan. Pengerusi SW Corp, Datuk Rizalman Mukhtar berkata, tahun ini kadar kitar semula kebangsaan mencatat peningkatan sebanyak 31.52% berbanding 30.67% tahun lepas. Dari segi kadar kita semula kita dah pun mencapai 31%. Walau bagaimanapun pada kita masih lagi banyak perkara yang kita perlu buat supaya kadar kesedaran ini dapat kita pertingkatkan. Bukan bermakna kita terlalu lambat, tetapi sebenarnya mungkin kita boleh pergi jauh lebih ke depan kalau semua pihak main peranan macam Suci hari ini antara pihak-pihak yang membantu kita. Jadi kita seru NGO yang di luar dapat mainkan peranan yang bersama dan kita SW Corp kita akan facilitate. Ujarnya, semua pihak perlu memahami objektif sebenar kitar semula sebelum negara dapat mencapai kadar kitar semula kebangsaan yang tinggi pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara SW Corp Malaysia dan Persatuan Zoo Tri Melaka di Batu Berendam. Sebuah syarikat pembekal daging sejuk beku bersama pengurus stor dan akaunten mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 16 pertuduhan pengubahan wang haram antara 2018 hingga 2020. Pengakuan dibuat tertuduh syarikat LY Frozen Food diwakili pengarahnya Yong Chi Kiong, 40 tahun, pengurus stor Cheung Kim Kluang, 48 tahun dan akaunten Eng Yi Jin, 37 tahun di hadapan Hakim Fatimah Sahari. Hakim turut mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang lagi tertuduh yang masih bebas iaitu Tan Siu Huak, 42 tahun. Mereka didakwa menerima 13.28 juta ringgit hasil aktiviti haram melalui akaun semasa milik LY Frozen sebanyak 4 kali di 2 bank iaitu di Senai Kulai dan Taman Molik Johor Bahru antara 31 Oktober 2018 hingga 30 November 2020. Semua tertuduh masing-masing berdepan 4 pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sabit kesalahan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta sama iaitu penjara maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda daripada jumlah hasil aktiviti haram atau peralatan kesalahan dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Kes disebut semula esok.
Sebanyak RM7,417,030 bayaran kompaun berjaya dikutip polis Kedah dalam tempoh 4 hari sepanjang penawaran diskaun bersempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata, dalam tempoh itu 143,524 saman trafik telah berjaya dijelaskan. Datuk Kamarul Zaman menerusi satu kenyataan hari ini menasihati orang ramai agar segera menjelaskan saman trafik dan tidak menunggu saat akhir bagi mengelakkan kesesakan di kaunter pembayaran. Katanya langkah itu juga bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi sepanjang masa. Seorang bekas pegawai bank mengaku tidak bersalah atas 15 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram dan menipu membabitkan nilai 3.6 juta ringgit. Tertuduh R. Ganison berusia 35 tahun minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Tertuduh didakwa menerima wang tunai keseluruhan berjumlah 3.4 juta ringgit daripada 12 individu hasil daripada aktiviti haram ketika berkhidmat sebagai pegawai penasihat kewangan bank menerusi 14 pertuduhan. Dia didakwa melakukan semua kesalahan itu di Malayan Banking Berhad Cawangan Taman Indrawasih Perai antara 22 Ogos 2017 hingga 7 Oktober 2019. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM140,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 17 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Operasi bas elektrik di lingkaran jejak warisan Taiping dijangka bermula awal tahun depan. Esko Kesihatan Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata, Majlis Perbandaran Taiping MPT kini di peringkat akhir untuk memulakan operasi kemudahan berkenaan. Muhammad Akmal memberitahu infrastruktur laluan jejak warisan telah siap termasuk pembinaan perhentian bas dan pusat mengecas bas. Bas ini akan diusahakan oleh majlis sendiri dengan tujuan untuk menjadi pemangkin kepada pelancongan warisan tempatan, iaitu sebuah middle size EV bus yang menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya telah disumbangkan oleh kerajaan Jepun melalui Japan International Cooperation Agency. Perkara itu dinyatakan dalam sesi persidangan kedua mesyuarat tahun keempat Dewan Undangan Negeri Perak ke-14. Pelaksanaan itu juga bertujuan menjadi pemangkin kepada pelancongan warisan tempatan. 23 buah sekolah menyertai pertandingan kitar semula sekolah-sekolah perkis peringkat negeri Perlis tahun ini. Pertandingan masuk tahun ke-8 ini melibatkan 9 buah sekolah menengah dan 14 sekolah rendah. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Azizan Sulaiman, pertandingan bertujuan meningkatkan kesedaran warga sekolah serta masyarakat untuk membudayakan amalan kebersihan dan 3R demi kelestarian alam sekitar. Pertandingan terbahagi kepada kategori utama bagi sekolah rendah dan menengah serta kategori khas iaitu kutipan tertinggi, pengumpulan aluminium, pengumpulan plastik, kotak minuman dan barangan buangan elektronik, kategori pembudayaan amalan 3R dan anugerah hero 3R. Pertandingan ini merupakan kerjasama di antara Estadokop Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dan turut dilaksanakan oleh 7 buah negeri yang menerima pakai Akta 672. Syarikat Fraser and Neff Holdings yang berhad ataupun FNN merupakan penaja utama bagi pelaksanaan perkis dan mendapat sokongan daripada Syarikat Konsesi Environment Idaman yang berhad. Beliau ditemui media pada majlis penyampaian hadiah pertandingan kitar semula sekolah-sekolah sempena Hari Kitar Semula Kebangsaan peringkat negeri di Kangar.
ini merupakan satu kejayaan atau yang manis bagi SMK Syed Hapi di penghujung tahun ini. Dan kemenangan ini sebenarnya sebenarnya merupakan kemenangan kepada semua warga sekolah, sebab semuanya adalah hasil kerja daripada warga sekolah. Saya berharap agar banyak sekolah lagi mengambil bahagian. Maksudnya kalau pertandingan tu memang sengitlah untuk memilih pemenang. Ya, tu harapan saya lah, semua sekolah ambil bahagian. Kami pun bukan kita je nak menang kan. Polis merekodkan kutipan saman berjumlah 6.9 juta ringgit dalam tempoh 4 hari menerusi tawaran diskaun saman trafik sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Marisa berkata, bermula Khamis sehingga 8 malam tadi, sebanyak 371,042 saman trafik atas pelbagai kesalahan telah dilunaskan orang ramai di kaunter bayaran saman trafik seluruh ibu pejabat daerah Polis Terengganu. Seramai 32,129 orang hadir membuat bayaran di kaunter bermula dari hari pertama pelaksanaan tawaran diskaun sehingga kaunter ditutup pada pukul 6 petang semalam. Polis Diraja Malaysia PDRM Terengganu menasihati orang ramai agar membuat perancangan untuk menyelesaikan seraman trafik dan tidak menunggu pada saat akhir bagi mengelak berlaku kesesakan semasa mengunjungi kaunter saman kelab. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, tempoh tawaran diskaun pembayaran saman yang dijadual berakhir semalam telah dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Cuti persekolahan dimanfaatkan dengan program Khatan Anjuran Pejabat Dewan Undangan Negeri DUN Pengkalan Kubu Tumpat Kelantan untuk kanak-kanak berusia 6 sehingga 12 tahun. Bertempat di Wisma Imtiaz, ramai 146 kanak-kanak terlibat dalam program Khitan Perdana Perkenaan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad, acara tahunan itu menyasarkan golongan asnaf dengan peserta hanya perlu membayar kos RM20. Pihaknya memperuntukkan sebanyak RM10,000 untuk program perkenaan. Kita buat ni mengikut SOP lah, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak KKM lah. Sentiasa pakai mask penutup muka. Kita minta dia orang ni kukbar Mai Sejahtera sebagaimana ditentukan oleh pihak KKM. Sementara itu, pasangan kembar dari kampung Telaga Lanas, Muhammad Iman Irfan Mazalan dan adiknya Muhammad Iman Ilyas 9 tahun tidak sabar untuk berkhatan kerana semua rakan mereka sudah melalui fasa tersebut. Menurut bapa pasangan itu, Mazalan Muhammad, mereka turut bangun awal pagi kerana tidak sabar untuk dikhatankan. Ya, sebenarnya beria-ria sangatlah nak sunat ni. Sejak setahun lepas lagi sebab kawan-kawan dia, sepupu-sepupu dia tahun lepas pakak sunat berlaku. Jadi dia pun beria-ria. Jadi saya pula sebagai ibu bapa agak tak agak macam nak lepas anak saya sunat. Sebab dia baru jadual. Peserta termuda Muhammad Al-Kashah Al-Fatil Muhammad Nurul Nasharuddin, 6 tahun pula, tenang menunggu untuk berkhatan sambil ditemani neneknya. Dia bersemangat nak juga. Lepas apa lagi pun nombor dia pun nombor awal kan. Jadi seminggu dah duduk berapa, duduk kira-kira nak mari dah 1 hari ke 1 hari. Sampai hari ni sampai hari masa dia. Perkhidmatan ambulans percuma diberikan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Inisiatif ini adalah kerjasama Masjid Ibrahim di Hantian Gua Musang dengan Pertubuhan Amal Cakna Kasih berikutan keperluan pesakit terlantar yang perlu menghadiri janji temu di hospital ketika pandemik COVID-19. Pengerusi Masjid Ibrahim, Cik Ibrahim Cik Ismail berkata, khidmat ambulans itu dilakukan tidak mengira jarak perjalanan jauh atau dekat. Selain itu, pihaknya turut menyediakan van jenazah percuma kepada golongan asnaf.
Pengurusan ambulan ini adalah di bawah pengurusan Masjid Ibrahim Gua Musa. Kita panggil Syakna Kasih Masjid Ibrahim Gua Musa. Jadi kepada mereka-mereka yang tak ada kemampuan untuk membawa pesakit-pesakit yang kronik lah kebanyakannya, yang tak boleh berjalan, yang tak boleh bergerak, kita beri keutamaan untuk mengambil mereka daripada rumah hantar ke hospital. Sama ada hospital USM Kubang Krian, hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, hospital Kuala Kerai, yang terdekat adalah hospital Gua Musa. Ambulans dan ben jenazah itu dikendalikan oleh pemandu terlatih dan dibantu oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Jelasnya orang ramai di daerah Gua Musang yang ingin menggunakan perkhidmatan van dan ambulans boleh menghubungi talian tertera. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB akan meluluskan pinjaman bawah RM200,000 dalam tempoh 2 minggu berbanding lebih sebulan sebelum ini. Menurut pengerusinya, Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata, pengurusan PUNB sudah diminta mengubah peraturan berkenaan untuk membantu usahawan kembali aktif dalam perniagaan yang telah dirancang dalam tempoh fasa pemulihan pandemik COVID-19. Saya melihat bahawa perkara yang boleh ditambah baik. Usaha PUNB selama 30 tahun dah cukup baik, tapi ada ruang untuk kita tambah baik supaya PUNB ini benar-benar memberi kesan kepada usahawan Bumi Putera seluruh negara. Tidak tertumpu di Lembah Kelang dan juga Selangor, tapi ke seluruh negara. Meliputi Sabah, Sarawak. Ahmad Nazlan ditemui selepas merasmikan program Kelatan Perdana B40 Parlimen Jerantut. Katanya bagi pinjaman yang melebihi RM200,000 hingga RM10 juta, pengurusan PUNB perlu mengambil sedikit masa bagi mengkaji dengan teliti sebelum diluluskan. Ahmad Nazlan yang juga ahli Parlimen Jelantut menambah PUNB telah memperuntukkan RM3 juta untuk menaik taraf sistem talian internet di ibu pejabat PUNB dan semua cawangan di seluruh negara bagi kemudahan usahawan membuat permohonan pinjaman. Saya tetap berbangga dengan persembahan para pemain. Itu luahan Ketua Jurulatih Tan Jeng Ho susulan kekalahan 0-3 kepada Vietnam pada aksi ketiga kumpulan B Piala AFF Suzuki 2020 di Stadium Malaysia malam tadi. Of course, I have to be congratulate to the boys. So a big compliment. I'm very happy with them. The way they work very hard to get a result tonight. But unfortunately, sometimes in football you need to be very focused in every second in the transition, every moment in you go attack and defending. 2 gol skuad Naga Emas hadir pada separuh masa pertama, manakala gol ketiga mereka dijaringkan pada hujung permainan. Dalam masa sama, beliau berharap 2 tonggak pertahanan, Muhammad Aidil Safwan Abdul Razak dan Muhammad Syahrul Saad yang mengalami kecederaan sempat pulih untuk berdepan Indonesia Ahad depan. Malaysia perlu menewaskan skuad Garuda pada aksi terakhir kumpulan B untuk mencerahkan kembali peluang mara ke separuh akhir. Perkembangan hoki tanah air, skuad projek khas wanita akhirnya dibenarkan pulang ke Malaysia hari ini. Pasukan kendalian Nasihin Nobli sebelum ini terlepas peluang beraksi pada kejohanan trofi juara-juara Asia ACT 2021 di Dong Hae, Korea Selatan yang tamat kemarin susulan pemainnya disahkan positif COVID-19. Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi kenyataan berkata, skuad The Malaysian Tigres telah berlepas pukul 9.30 pagi waktu Malaysia dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 7.40 malam ini. Mereka kemudian akan menjalani kuarantin wajib yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Bagaimanapun, 2 pemain terbaru yang telah disahkan positif COVID-19 ketika ujian calitan baru-baru ini masih perlu menjalani proses kuarantin yang akan berakhir tidak lama lagi.
Ketua Jurulatih Nasihin Nubli dan pengurus pasukan Siti Nur Amarina Ruhani akan terus berada di Donghei bersama-sama dua pemain tersebut bagi memastikan kebajikan dan keselamatan mereka dijaga. KHM sebelum ini mengesahkan pemain negara Nurul Faizah Syafiqah Khalim disahkan positif COVID-19 ketika ujian saringan ketika tiba di negara itu pada 29 November lepas. Ia menyebabkan seluruh pasukan negara dikuarantin sejak 1 Disember dan kemudian tidak dibenarkan beraksi dalam kejohanan itu. Usaha menyebar luas pengetahuan masyarakat khususnya berkaitan peralatan muzik kraft kini diterjemahkan menerusi penganjuran Pesta Muzik Kraft Langkawi 2021. Selain memperkasakan produk kraft, ia turut membentuk sebuah jati diri bangsa yang menghargai warisan seni Melayu agar tidak ditelan zaman. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Najib Masyur. Anjuran pesta muzik ini juga bagi menanam minat anak muda dalam seni penghasilan produk kraft berteraskan alatan muzik. Sebanyak 3 kategori bidang kraft diketengahkan kepada pengunjung iaitu kraft hasil rimba, kraft logam dan aneka kraft. Keunikan kraft ini secara tidak langsung dapat mempromosikan penggunaan produk kraft dalam setiap persembahan seni dan budaya warisan di peringkat yang lebih tinggi. Saya dipanggil kemari untuk tujuan memperkenalkan tradisi rebana Perak ni. Adakah dia masih boleh bertahan kekal hingga sekarang ataupun boleh digabung dengan permainan alat muzik yang tradisional? Saya kata boleh dan kami dah buktikan pun. Kami telah membuat persembahan 2-3 kali bahawa pendapat penonton dia kata memang terbaik. Begitu juga sebaliknya bagi rebana, angklung, kompang, gendang dan sebagainya tu memang selama ni diorang tahu alat muzik tapi tak tahu bagaimana alat muzik itu dibangunkan. Ini satu pendekatan yang sangat baiklah bagi pandangan saya. Surnai ni bermula daripada nenek saya. Lepas tu mengikutkan tu dalam 4 generasi termasuk saya. 4 generasi, lepas tu mula timbul minat ni satu keturunan. Yang kedua lepas tu orang tua asyik dia bawa ke sini punya ikut program-program macam ni lah. Program kenuri kahwin. Selain itu, demonstrasi kraft alat muzik tradisional bersama adik guru kraft dan persembahan pentas serta jualan produk kraft juga ada disediakan kepada pengunjung. Eksplorasi kraft, persembahan pentas dan tarian tradisional. Itu antara 3 yang dipertaskan dan dipertontonkan kepada anda pastinya di Kompleks Kraft Langkawi bermula 11 Disember lalu menerusi program ini yang merupakan sebuah satu usaha kerajaan menerusi Kementerian Seni dan Budaya Motek bagi menonjolkan usaha murni ini khususnya kepada alatan-alatan muzik tradisional yang dipamerkan kepada anda khususnya anak-anak muda di seluruh negara. Pesta muzik kraft ini diadakan selama 9 hari di Kompleks Kraft Langkawi sehingga 19 Disember ini. Muhammad Najib Mansur, Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah edisi Isnin berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan Kediri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.